from the top, and I'm hating this like couple miles further out. Masyarakat Cina di Malaysia terdiri daripada pelbagai etnik iaitu masyarakat Cina Hokkien, Cantonese, Hailam, Teochew dan Hainan. Kajian dilakukan mendapati bahawa tidak banyak perbezaan dalam kebudayaan, kepercayaan dan budaya yang diamalkan. Etnik Cina lebih dibezakan melalui dialek, pertuturan mereka dan terdapat juga sedikit kesamaan bagi setiap etnik ini yang menjadikan mereka antaranya ialah masyarakat Hokkien. Masyarakat Cina Hokkien yang berasal dari Fujian telah datang ke Tanah Melayu sejak abad ke-15. Terdapat pelbagai faktor penarik yang menyebabkan mereka datang untuk berhijrah ke Tanah Melayu. Mereka membawa bersama kebudayaan, kepercayaan dan bahasa mereka ke Tanah Melayu. Pegangan mereka terhadap jati diri amat kuat dan sentiasa mengekalkan ciri-ciri yang sewajarnya ada dalam diri masyarakat Cina. Orang Hokkien atau juga dikenali sebagai orang Tionghoa berasal dari daerah Fujian di bahagian tenggara Tiongkok. Istilah Hokkien juga disebut sebagai Minnan yang bererti daerah selatan dari daerah Fujian. Penduduk daerah utara daerah Fujian biasanya menyebut dirinya dengan nama kotanya antara lain ialah Hokkien iaitu Fuzhou dan juga Hokkia iaitu Fuzi. Hokkien adalah dialek terbesar dalam bahasa Cina yang dituturkan dalam kalangan kumpulan-kumpulan masyarakat Cina di Malaysia. Pada asalnya, orang-orang Hokkien adalah berketurunan penduduk Cina yang terawal di sebenarnya Malaysia yang berasal dari Fujian atau dikenali juga sebagai Min iaitu salah sebuah negeri di China. Pada ketika itu, majoriti orang Cina menggunakan bahasa Hokkien sebagai bahasa perdagangan untuk bertutur dengan orang-orang Cina lain di kawasan tertentu tanpa mengira latar belakang etnik. Mereka lebih senang bertutur dalam dialek yang mengandungi beberapa kata pinjaman dari kumpulan dialek Cina Melayu dan lain-lain. Dialek Hokkien ialah lingua franca bagi orang Cina di Johor, Melaka, Pulau Pinang, Kedah, Perlis, Terengganu, Kelantan dan Sarawak. Oleh yang demikian, dialek Hokkien menjadi bahasa perdagangan bagi masyarakat majoriti Cina di negeri-negeri di Malaysia. Dokumentari ini akan menceritakan tentang adat perkahwinan etnik Hokkien serta makanan yang seringkali menjadi hidangan masyarakat Hokkien. Adat perkahwinan dalam masyarakat Cina amat dititik beratkan. Masyarakat Cina akan merancang dan mengatur suatu perkahwinan dengan sebab baiknya. Mengikut kepercayaan pasangan yang berkahwin tanpa mengikut aturan adat adalah dianggap tidak sah. Terdapat dua bentuk perkahwinan dalam masyarakat Cina iaitu eksplisit dan implisit. Pada asalnya ada rasam perkahwinan, masyarakat Cina mengagumi peringkat merisik, meminang, bertunang dan majlis perkahwinan. Adat merisik dijalankan untuk mengetahui latar belakang gadis yang dihajati. Masyarakat Cina terlalu mengambil berat tentang nama, keturunan, peribadi, watak dan tingkah laku si gadis. Cara merisik terpulang kepada ibu bapa kerana pada lazimnya ibu bapa pihak si lelaki akan menanyakan kenalan dan rakan taulan yang kenal dengan keluarga si gadis. Sebagai masyarakat Cina, lebih gemar mengadakan perbincangan tersebut di restoran-restoran dan disertai saudara mara yang lain. Tradisi makan bersama ini amat penting dalam masyarakat Cina kerana ia dapat mengeratkan perhubungan di antara kedua belah keluarga. Setelah kedua-dua pihak berpuas hati dengan latar belakang keluarga masing-masing, adat meminang akan dijalankan. Seorang wakil dipilih untuk berkunjung ke rumah si gadis bagi membicarakan perkara-perkara berkaitan perkahwinan. Ibu pengantin perempuan pula akan berbincang dengan wakil tersebut berkenaan jumlah mas kahwin, peruntukan meja dan jamuan makan dan memilih hari yang paling sesuai. Pihak lelaki tidak akan tawar-menawar kerana bimbang akan menjatuhkan maruah. Setelah kedua-dua pihak sudah saling mengenali dan bersetuju untuk berkahwin, barulah adat bertunang akan dijalankan. Bertunang. Hari pertunangan dilakukan berdasarkan kalender Cina dan ia hendaklah bersesuaian dengan bintang kelahiran kedua pasangan tersebut. Khidmat tukang tilik digunakan untuk penetapan tarikh tersebut berpandukan kepada sebuah buku iaitu Tong Su. Ini penting kerana jika dilakukan pada waktu yang tidak sesuai, dipercayai akan ditimpa bencana dan perkahwinan akan mengalami kegagalan. Cincin disarung di jari manis kiri oleh kedua-dua bakal pengantin sehingga hari perkahwinan.
Bagi membuktikan persetujuan, gadis berkenaan akan menyerahkan sekeping kertas merah atau nyen sang yang tertulis nama gadis, umur dan tarikh lahirnya yang didapati daripada tukang tilik. Tukang tilik akan menghitung hari dan masa yang sesuai berdasarkan kedua-dua nyengsang dan dicatat pada sehelai kertas merah yang dinamakan nyik kor. Nyik kor tersebut mengandungi peraturan-peraturan dan adat-adat yang perlu diikuti oleh kedua bakal pengantin merangkumi adat-adat tertentu. Hantaran dan mas kahwin lazimnya diberi semasa upacara bertukar cincin perkahwinan atau pada hari lain seperti hari istiadat perkahwinan yang diadakan di pejabat pendaftaran perkahwinan. Di antara hantarannya ialah sebentuk cincin emas, sepersalinan pakaian, kain dan wang tunai. Sekiranya pihak lelaki tidak menyediakan barang hantaran yang cukup kepada pengantin perempuan, sejumlah besar wang tunai akan diberi. Hari perkahwinan akan dilangsungkan setelah setahun bertunang atau mengikut tempoh yang dipersetujui oleh kedua belah pihak. Sebelum tiba hari perkahwinan, sekiranya terdapat kematian di kalangan ahli keluarga bakal pengantin, perkahwinan itu mesti ditangguhkan pada tahun hadapan ataupun selama 100 hari. Adalah tidak manis mengadakan perkahwinan sewaktu orang lain sedang berkabung kesedihan. Masyarakat Cina pada masa dahulu memakai pakaian pengantin yang diperbuat daripada kain sutra dan disulam belang emas. Kemudian, setiap pakaian dihias dengan pelbagai aksesori. Baju pengantin sebaik-baiknya berwarna putih, merah atau kuning. Adalah dilarang memakai baju hitam, biru dan kelabu kerana dipercayai warna-warna tersebut melambangkan kematian dan kesedihan. Seterusnya, pengantin lelaki akan bertandang ke rumah pengantin perempuan dan pada masa itulah pengantin lelaki dan perempuan akan duduk bersama buat kali pertama. Mereka akan diiringi oleh pengiring masing-masing. Seterusnya, pasangan pengantin akan didudukkan di atas pelamin yang telah disediakan di ruang tamu. Selepas acara bersanding, pasangan pengantin akan dibawa bertemu ahli keluarga masing-masing. Pengantin lelaki akan memperkenalkan keluarga dan saudara maranya kepada isterinya dan begitulah sebaliknya. Di samping itu, kedua pengantin akan meminta restu daripada keluarga mertua masing-masing. Dalam masyarakat Cina juga, upacara meminum teh sangat penting dan masih diamalkan. Ia merupakan tradisi masyarakat Cina yang mempunyai maksud yang tersendiri. Adat ini melambangkan penerimaan pasangan pengantin terutamanya si isteri dan keluarga si suami, di samping bertujuan untuk mengadakan hubungan kekeluargaan. Dalam upacara ini, pasangan pengantin akan memberi teh yang disediakan kepada saudara mara pihak lelaki. Walau bagaimanapun, adat bersanding dan upacara minum teh ini sudah kurang diamalkan oleh masyarakat Cina pada hari ini. Kemuncak upacara perkahwinan masyarakat Cina ialah pada sebelah malam iaitu jamuan makan. Jamuan makan ini diadakan secara besar-besaran sama ada di rumah, dewan atau restoran. Tetamu-tetamu yang datang akan membawa ampau sebagai hadiah kepada pasangan pengantin. Pada masa yang sama, kedua pengantin akan cuba mengenali dan beramah mesra dengan ahli keluarga kedua belah pihak. Akhir sekali, sebagai bukti perkahwinan, pasangan pengantin akan menandatangani 2 pucuk surat perkahwinan iaitu Kiat Fun Ching Su di hadapan beberapa orang saksi. Kuih bulan. Kuih bulan adalah sejenis kuih masyarakat Cina yang sering dimakan sewaktu perayaan pertengahan musim luruh. Mengikut sejarah masyarakat Cina, kuih bulan dihasilkan semasa pemerintahan Puak Monggol. Undang-undang yang tidak munasabah dan pelik telah dikenakan ke atas rakyat Cina supaya tidak satu pun dapat menggugat kuasa mereka. Disebabkan ini, rakyat Cina dengan dorongan Puak Min bersepakat untuk memberontak. Pada suatu malam, semasa bulan sedang mengambang, mereka membuat kuih yang berbentuk bulat beramai-ramai. Di tengah kuih tersebut telah diletakkan pesanan yang membenarkan cara untuk memberontak. Usaha ini berjaya dan kerajaan Monggol berjaya digulingkan. Sehingga kini, sesuatu ini dirayakan pada setiap tahun oleh masyarakat Cina dalam perayaan yang dikenali sebagai perayaan pertengahan musim luruh. Kuih bulan dibuat daripada adunan yang manis dan memiliki inti biji buah teratai atau kacang merah atau dengan kuning telur masin di tengahnya.
Terdapat juga tradisi yang menyatakan bahawa kuih bulan dibuat sebagai persembahan kepada Dewa Dapur. Dewa Dapur yang makan kuih bulan tidak dapat menyampaikan laporan buruk kepada Maharaja Syurga disebabkan mulutnya telah terkunci oleh kuih bulan yang manis itu. Chow Zhi Dao. Hidangan ini merupakan sejenis sup yang disediakan dengan menggunakan herba Chow Zhi Dao yang direbus dengan menggunakan kaki kinze serta dimasak sehingga mengeluarkan aroma yang wangi. Masakan ini merupakan sup herba untuk segelintir masyarakat terutamanya dalam kalangan masyarakat Cina dan ia juga merupakan makanan orang Hokkien. Makanan ini amat baik untuk pelancaran darah dan melegakan keletihan. Seterusnya, mi Hokkien. Mi Hokkien ialah sejenis mi yang dimasak dengan gaya suku kaum Hokkien. Masyarakat Hokkien di Malaysia menggemari mi udang Hokkien. Mi udang Hokkien ialah sejenis mi beras yang dimasak dengan udang segar dan udang kering serta daging babi atau ayam. Mengikut tradisi, kiub kecil lemak daging babi goreng dimasukkan ke dalam sup, tetapi perkara ini jarang berlaku disebabkan oleh masalah kesihatan. Ia dihias dengan udang, kek ikan, sayur-sayuran berdaun, tulang rusuk babi, sotong, bawang goreng, daun bawang dan limau segar. Hidangan ini turut dihiasi dengan hiasan cili merah, sos soya cair dan sambal. Bakcang atau bacang adalah makanan tradisional masyarakat Tionghoa. Perkataan bancang berasal daripada dialek Hokkien yang lazim dituturkan oleh satu suku kaum Tionghoa di Indonesia. Makanan ini menurut legenda muncul pada zaman dinasti Zhou berkaitan dengan simpati rakyat kepada Huiyuan yang telah membunuh diri dengan melompat ke sungai Milo. Pada saat itu, bakcang dilemparkan oleh rakyat sekitar ke dalam sungai tersebut untuk mengalihkan perhatian makhluk-makhluk di dalam agar tidak memakan jenazah Huiyuan. Kemudian bakcang menjadi salah satu simbol perayaan Peh Chun atau Duandu. Malaysia merupakan sebuah negara yang terdiri daripada pelbagai bangsa, budaya, agama dan bahasa. Malaysia memang unik dalam membuktikan bagaimana kepelbagaian kita dapat disatukan dan dimanfaatkan untuk pembangunan negara. Malaysia mempunyai masyarakat berbilang agama dan budaya. Ia sudah terpahat sejak sebelum merdeka. Kepelbagaian ini satu keunikan yang sepatutnya diraih dan menjadi kebanggaan rakyat kita. Rasa cinta terhadap tanah air perlu disemarakkan dan dibiar menyala di dalam hati setiap individu yang bergelar warga negara. Rakyat wajib mempertahankan rasa cinta terhadap tanah air kerana kegagalan berbuat demikian akan membawa musibah kepada negara. Sebagai penduduk negara yang bertuah ini, kita haruslah bersyukur kerana telah dikurniakan nikmat kemerdekaan, keamanan, kesejahteraan dan kedamaian. Keamanan dan kesejahteraan dikecapi oleh rakyat Malaysia. Ini merupakan jasa nenek moyang kita yang telah berjuang habis-habisan untuk memberikan kehidupan yang selesa kepada generasi baru mereka pada masa hadapan.